Perbuatan buli cyber ini merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan kemudahan komunikasi menggunakan teknologi seperti teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit dan permainan internet. Kesan buli cyber kepada mangsa dapat dibahagikan kepada kesan emosi, fizikal dan mental. Antara kesannya termasuklah depresi, kemurungan, perbuatan melukakan diri dan mencederakan diri sendiri sehingga akhirnya jika tidak dibendung akan mengakibatkan bunuh diri. Kesan fizikal kepada mangsa termasuklah masalah gastrosis seperti sakit perut, muntah dan ulcer perut, gangguan pada pola makanan dan tidur. Hal ini menyebabkan mangsa akan sentiasa merasa penat dan kelelahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Diana binti Ridwan. Seperti yang kita ketahui, penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian seseorang boleh dikatakan satu perkara yang wajib dilakukan oleh seseorang itu untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Penggunaan teknologi juga turut berkembang dengan pesat dari hari ke hari serta dari masa ke semasa. Oleh itu, terdapat beberapa perkara yang dapat kita sentuh dan lihat berkenaan penggunaan teknologi ini. Perkara pertama yang dapat disentuh adalah nilai-nilai dalam falsafah etika penggunaan teknologi yang dapat diaplikasikan oleh seseorang pengguna teknologi. Nilai yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar. Seseorang yang menerapkan sifat atau nilai siddiq dalam Islam ini bagi setiap perkara yang dia lakukan dalam penggunaan teknologi dapat mengelakkan diri mereka daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang salah dan tidak bermanfaat. Nilai seterusnya adalah amanah yang membawa erti benar-benar boleh dipercayai. Dengan adanya sikap amanah dalam diri, seseorang dapat menggunakan teknologi dengan betul dan baik. Sebagai contoh, sebelum mempercayai sesuatu maklumat atau berita, kita perlulah melihat dan menyelidik maklumat tersebut dari pelbagai jenis aspek bagi memastikan maklumat itu benar dan sahih. Tabligh yang membawa maksud menyampaikan juga merupakan salah satu nilai yang dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi ini. Sebagai pengguna teknologi yang bagus, kita perlulah memastikan segala maklumat yang dikongsikan kepada masyarakat adalah benar dan tepat. Hal ini supaya maklumat yang disampaikan itu tidak menimbulkan sebarang fitnah dan tidak mengelirukan orang lain serta tidak mengaibkan seseorang. Nilai terakhir yang dapat kita lihat adalah fatonah yang artinya bijaksana. Setiap pengguna perlulah bersikap bijak dalam semua tindakan yang akan dilakukan. Para pengguna disarankan supaya sentiasa peka dan mengambil langkah keselamatan dalam penggunaan teknologi, iaitu dengan tidak sesekali mendedahkan sebarang maklumat peribadi di mana-mana aplikasi rangkaian media sosial seperti nama penuh, alamat rumah dan sebagainya. Hal ini penting bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penjenayah cyber seperti mangsa seksual, penipu dan sedikit dadah. Seterusnya, saya akan berkongsikan jenis-jenis cyberbuli yang terdapat di Malaysia. Terdapat sekurang-kurangnya 6 jenis buli cyber yang sering berlaku di negara kita. Pertama, gangguan berterusan atau harassment. Gangguan berterusan ini berlaku apabila pembuli menghantar mesej dan komen yang kasar, menghina, menyakitkan hati serta menggunakan kata-kata kesat secara berterusan terhadap seseorang mangsa. Selepas sesuatu tempoh yang panjang, tindakan ini akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada si mangsa sama ada pada keyakinannya maupun kesihatan fizikal dan mental si mangsa buli. Contoh tindakan yang sering dilakukan adalah membagi seseorang itu gemuk atau pelacur serta memaki hamun di media sosial. Seterusnya, pemalsuan maklumat fakta, gambar atau video, falsification information. Ia merupakan tindakan pemalsuan dan penyebaran maklumat dilakukan untuk menjatuhkan imej seseorang. Ini juga termasuklah tindakan berkongsi foto seseorang bagi tujuan menghina maupun menyebarkan gosip yang tidak benar, mengubah gambar orang lain dan juga menyiarkannya secara online bagi tujuan memalukan juga dianggap sebagai penjenayah buli cyber. Jenis buli cyber yang ketiga adalah penyebaran maklumat berbentuk provokasi, flaming. Pembuli menggunakan bahasa yang melampau dan menyinggung perasaan bertujuan untuk mengapi-ngapikan serta mencetuskan konflik dalam pergaduhan. Ini akan menimbulkan reaksi negatif terhadap mangsa buli bagi tujuan menyakitkan
mangsa tidak kiralah secara fizikal maupun mental. Selain itu, penyamaran, pemalsuan akaun media sosial serta kecoran identiti impersonification juga boleh dikatakan sebagai jenis buli cyber. Tindakan menggondam akaun email atau rangkaian sosial media seseorang dan menggunakan identiti dalam talian mangsa untuk menghantar, menyebarkan atau menyiarkan bahan, berita ataupun maklumat bagi pihak si mangsa yang berunsurkan lucah, ganas atau tidak bertanggungjawab untuk tujuan memalukan si mangsa. Penggunaan profil serta identiti palsu di laman media sosial begitu berleluasa pada masa ini turut dikategorikan sebagai jenis buli cyber ini. Seterusnya, pemberdayaan dan tipu hela, outing and trickery. Pemberdayaan dan tipu hela ini merupakan tindakan mempengaruhi atau memperdayakan seseorang bagi mendedahkan maklumat peribadinya seperti maklumat latar belakang, gambar maupun video. Maklumat ini kemudiannya disebarkan kepada orang lain oleh si pembuli cyber tanpa pengetahuan si mangsa itu sendiri. Jenis cyberbully yang terakhir yang dapat kita lihat adalah penghendakan cyber atau cyberstalking. Cyberhendap adalah satu tindakan mengekori pergerakan mangsa di media sosial serta mengumpulkan data dan maklumat peribadi si mangsa bagi tujuan yang tidak baik. Tindakan cyberhendap dilakukan atas pelbagai alasan seperti perasaan obsesi, minat atau benci yang melampau terhadap seseorang. Seterusnya, penggunaan teknologi pada masa kini sangat luas dan bebas. Setiap peringkat umur dapat menggunakan teknologi pada bila-bila masa sahaja serta di mana-mana sahaja yang kita mahukan. Persoalannya sekarang, apakah kepentingan pendidikan falsafah etika dalam penggunaan teknologi bagi setiap pengguna? Pertama, ilmu pendidikan falsafah sangat penting dalam etika penggunaan teknologi kerana ia dapat menjaga kepatuhan pengguna mengikut syariah dan undang-undang. Etika yang betul dalam penggunaan teknologi dilihat sebagai cara yang dapat membantu seseorang tetap mematuhi syariat Islam dan undang-undang cyber atau dunia maya yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap syariah dan undang-undang ketika menggunakan teknologi sememangnya akan membawa kebaikan kepada pengguna-pengguna teknologi kerana mereka akan belajar berfikir dan menganalisis apakah sesuatu itu benar ataupun salah sebelum mereka bertindak. Kedua, pendidikan falsafah penting dalam mendidik pengguna melalui garis panduan tata etika. Pendidikan dalam falsafah etika membolehkan pengguna teknologi membezakan perkara yang patut dan tidak patut dilakukan seperti mana yang telah digariskan dalam garis panduan etika teknologi yang digunakan. Sebagai contoh, seseorang yang menggunakan rangkaian media sosial seperti Facebook, Instagram maupun Twitter harus mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan yang boleh melanggar etika ketika menggunakan rangkaian media sosial tersebut serta menyamar sebagai individu lain lalu menyebabkan fitnah kepada pemilik atau individu yang sebenar. Jika seseorang itu benar-benar mengetahui dan mengikuti falsafah etika penggunaan teknologi, maka mereka dapat mengenal pasti setiap tindakan yang dilakukan itu adalah benar ataupun tidak. Penggunaan teknologi seharusnya menanamkan nilai etika dalam diri kerana hal ini dapat menjadikan mereka seorang individu serta masyarakat yang bertanggungjawab. Kepentingan terakhir yang dapat kita sentuh adalah supaya mampu mendisiplinkan seseorang untuk mengamalkan nilai-nilai moral ketika menggunakan teknologi. Hal ini dapat menjadikan seseorang itu melakukan sesuatu yang berpandukan teladan yang baik. Sebagai contoh, Islam memberi asas kepada etika dan akhlak yang baik untuk diamalkan oleh manusia dalam setiap perkara. Kepentingan falsafah etika menjadi lebih jelas apabila seseorang itu dapat mendisiplinkan diri dengan mengamalkan etika penggunaan teknologi kerana ia secara tidak langsung dapat memartabatkan imej seseorang individu itu termasuklah kepada bangsa, agama, masyarakat dan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan bincangkan tentang faktor mempengaruhi gejala buli cyber dan juga kesannya. Faktor mempengaruhi gejala buli cyber yang pertama adalah pengaruh media sosial dan kesannya pula adalah terikut dengan budaya negatif. Gejala buli cyber tidak berlaku tanpa sebab. Ianya mempunyai beberapa faktor yang mendorong pada perkara ini. Antaranya adalah pengaruh media sosial. Media sosial adalah tempat untuk kita membuat rujukan dan juga mengetahui isu semasa. Malangnya segelintir masyarakat tidak menggunakannya dengan niat sebegitu. Malah mereka menggunakannya untuk membuli rakan-rakan di internet. Kesan daripada perkara ini adalah ia akan membuat golongan muda terikut dengan budaya-budaya negatif. Ia akan membuatkan masyarakat yang dibuli oleh mereka pula
mengalami depresi, kurang keyakinan diri dan juga stres. Faktor mempengaruhi gejala buli cyber yang kedua pula adalah kurang pendidikan dalam etika penggunaan teknologi, dan kesannya adalah tidak menghormati warga lebih tua daripada mereka. Punca gejala buli cyber berlaku adalah daripada mereka yang kurang berpendidikan dalam etika penggunaan teknologi. Seperti yang kita tahu, revolusi yang lebih hebat dengan peningkatan teknologi baru, telekomunikasi dan teknologi maklumat ICT, komputer, telah berlaku sejak abad ke-19, iaitu revolusi industri kedua. Perbezaan pada masa itu dan sekarang adalah cara penggunaan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dengan gejala buli cyber ini mungkin tidak nampak kelebihan-kelebihan lain yang mereka boleh buat dengan teknologi, dan mungkin mereka berasa sunyi. Ini akan melahirkan sikap tidak menghormati warga lebih tua kerana mereka tidak kenal erti etika dan menghormati dalam berkomunikasi atas talian maupun di depan mata. Faktor mempengaruhi gejala buli cyber yang ketiga pula adalah kecanggihan teknologi yang tiada batasan, dan kesannya pula adalah kurang meluangkan masa bersama keluarga. Masyarakat muda mungkin menghabiskan masa lebih di alam maya daripada dunia nyata. Sebagai contoh, sebahagian golongan muda terlalu banyak habiskan masa dengan bermain video game sehingga terlepas kelas dan aktiviti lain yang mereka boleh buat bersama keluarga. Kesan daripada perkara ini adalah mereka akan kurang luangkan masa bersama keluarga. Kebarangkalian apabila keluarga mereka telah pergi, mereka masih pentingkan teknologi mereka. Perkara ini perlu diambil berat oleh masyarakat. Bagi langkah menangani isu cyberbuli dan nilai dalam falsafah etika pengguna teknologi mengandungi 3 etika yang sangat penting untuk dijaga, iaitu etika dalam berpakaian, etika dalam penggunaan sosial dan juga etika pertuturan. Bagi etika dalam berpakaian, penggunaan pemakaian adalah suatu hal yang sangat penting kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi tunjang bagi masyarakat saat ini dalam menilai etika seseorang. Pemakaian yang bawa ke arah positif akan mengelakkan berlakunya sebarang perkara negatif, manakala pakaian yang tidak sesuai dimaknai akan mengundang kecaman dari orang. Sudah tentu sangat penting untuk berpakaian sopan dalam mencerminkan diri seseorang. Oleh itu, masyarakat Malaysia perlulah mengikuti etika berpakaian terhadap pegangan agama masing-masing dan tidak mengenakan pakaian yang terlalu menunjukkan badan atau menjolok mata. Seterusnya adalah etika dalam penggunaan media sosial. Etika media sosial adalah penting untuk menghindari cyberbuli online dalam kalangan masyarakat. Media sosial adalah alat yang ampuh untuk berkomunikasi dan ada banyak orang yang menggunakannya. Etika yang dimaksudkan ialah sopan. Semasa ingin berkomunikasi, kita perlulah sopan dan menghormati seseorang supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Hal ini kerana sebarang tingkah laku negatif boleh menimbulkan rasa tidak selesa terhadap diri mereka dan mampu mengundang ke arah cyberbuli. Akhir sekali ialah etika pertuturan. Seseorang yang berbudaya dan berpendidikan harus mengetahui norma-norma tingkah laku yang diterima umum. Berkomunikasi dengan betul iaitu sopan dan lemah lembut mampu membantu masyarakat dalam membina hubungan yang baik antara satu sama lain. Seperti yang kita ketahui, antara perbuatan yang membawa kepada isu cyberbuli ialah penggunaan perkataan yang kesat dan tidak sopan di media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan dan memalukan orang lain. Hal ini kerana sesetengah masyarakat masih tidak mengamalkan etika yang betul dalam pertuturan atau komunikasi di dalam media sosial. Ini boleh menyebabkan perbalahan atau menimbulkan pergaduhan daripada ketidaksantunan dalam berkomunikasi. Apa yang kita boleh kaitkan dalam teknologi falsafah teknologi? Buli cyber adalah satu bentuk buli yang dilakukan dalam alam maya di dalam era perkembangan teknologi di dunia kita. Hubungan antara teknologi dengan manusia dalam isu buli cyber ini adalah sepatutnya memudahkan berkomunikasi. Tetapi, jika disalahgunakan, kemudahan ini boleh dianggap mampu menjadi ancaman terhadap manusia lain. Dalam soal buli cyber, seseorang individu ini menyalahgunakan teknologi untuk kepuasan diri dengan menggunakan perkataan kesat dan melakukan body shaming terhadap orang lain. Kesimpulannya, ini adalah infografik daripada pembincangan sebentar tadi yang bertajuk Kepentingan Pendidikan Falsafah Etika dalam Penggunaan Teknologi dalam Menangani Isu Cyberbuli, bermula dengan pengenalan sehingga penutup.